Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Selamat datang ke channel Cikgu Noah. Okey, untuk slot pada kali ini, kita akan teruskan tajuk kita berkenaan dengan reka bentuk makanan. Okey, sebelum kita teruskan, para pelajar boleh perhatikan gambar yang terdapat di skrin ini. Okey, ini adalah satu contoh makanan. Asalnya adalah buah tembikai. Okey, tapi macam mana buah tembikai ini boleh dijadikan bentuk seperti ini. Diukir seakan-akan bunga, daun, kan? So, cuba fikir apa yang diperlukan untuk menghasilkan corak seperti ini pada reka bentuk makanan ini. Ya, betul. Okey, yang pertama mesti ada kemahiran. Orang yang tidak mahir dalam ukir corak macam ni, mereka tidak dapat hasilkan. Dan yang kedua, sudah tentu mesti ada peralatan yang khusus. Bagaimana untuk membuat corak ini? Okey, so untuk topik kita pada kali ini, kita akan bincang para pelajar akan dapat mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. So, kita akan tengok apa peralatan, apa perkakasan yang diperlukan dalam penyediaan reka bentuk makanan ini. Okey? Okey, yang pertama adalah alatan memotong. Bila sebut saja alatan memotong, kita automatik terbayangkan pisau. Okey, tetapi pisau ini terdiri daripada pelbagai jenis mengikut kegunaan yang tersendiri. Okey, pisau yang pertama dikenali sebagai pisau tukang masak ataupun disebut chef knife. Pisau ini pelbagai guna. Diguna untuk semua jenis bahan dan makanan dapat dipotong menggunakan pisau ini. Biasanya mata pisau ini diperbuat daripada keluli yang tahan karat. Dan bentuk pisau ini rata dan melengkung. Bahagian hujung ini dia melengkung untuk jadikan ia tajam. Ini pisau tukang masak. Boleh digunakan untuk pelbagai kegunaan. Dia umum. Yang kedua, kita ada pisau bergerigi. Okey, bergerigi di mana? Di bahagian mata dia ni. Okey, bergerigi. Okey, biasanya diguna untuk memudahkan memotong bahan makanan yang lembut. Bahan makanan yang lembut, namun mempunyai permukaan kulit yang keras. Okey, bahan makanan itu lembut, tapi dia punya kulit itu agak keras. Contohnya, roti, kek. Kalau kita tengok pisau kek pun dia bergerigi. Pisau ini panjang, mendatar dan mempunyai mata yang bergerigi. Biasanya kita tengok pisau ini orang jual burger, dia selalu guna pisau yang bergerigi ini. Okay. Seterusnya pisau penyisir. Penyisir, boning knife. Apa itu penyisir? Berasal daripada perkataan sisir. Okay. Diguna untuk memisahkan daging daripada tulang. Kita nak buang
apa ni, daging tu daripada tulang, daging lembu contohnya. Untuk membuang urat dan lemak pada daging dan memisahkan isi daripada tulang. Kita nak asingkan isi ni ya, tulang. Nak sisihkan. Okey. Dan pisau ini mempunyai bentuk bilah yang melengkung dan mengecil di bahagian hujung. Sama juga dia bahagian hujung tu dia tajam, so dia melengkung. Okey, pisau penyisih. Yang seterusnya pisau paring. Paring knife. Okey. Diguna untuk memotong buah-buahan, sayur-sayuran, keju ataupun cheese dan untuk mengupas bawang. Dan pisau ini memiliki bentuk yang sama dengan pisau tukang masak tetapi ukurannya lebih kecil. Okay. Dan mata pisau ini berbentuk melengkung di bahagian hujung. Sama macam pisau tukang masak tadi tapi saiznya adalah lebih kecil. Yang seterusnya kita ada pisau bulan sabit. Bulan sabit maknanya bentuk mata dia ni, bentuk mata dia ini seakan-akan bulan sabit. Dan kelainan pisau ini berbanding dengan pisau-pisau yang lain, dia punya pemegang, tengok pada dia punya pemegang ini ada dua. Okay, kiri dan kanan. Diguna untuk memotong halus herba dan sayur-sayuran lain. Diperbuat daripada keduli tahan karat, berbentuk melengkung seperti bulan sabit serta mempunyai dua pemegang. Maknanya kita letak bahan yang kita nak potong atas meja ni, dan kiri kanan ni kita gerakkan. Okay, itu pisau bulan sabit. Seterusnya pisau pengupas. Peeler knife. Okay, pisau pengupas diguna untuk memotong kulit sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita nak buang kulit pada sayuran atau buah-buahan. Contohnya timun. Ini timun. Kita nak buang kulit ini. Contoh buah apple. Kita nak buang kulit. Mudah digunakan kerana kecil dan ringan. Matanya seperti pisau pencukur. Dia hanya buang bahagian kulit saja. Kalau kita guna pisau yang biasa untuk buang kulit, mungkin kalau kita tak pandai nak setting, kita akan turut sama terbuang bahagian isi dia. So akan membazirlah. Bahagian isi pun kita akan buang juga. Tapi kalau guna pisau pengupas ini, dia dah bilah dia ni, ada dua permukaan ya. So bahagian atas ini dia akan kontrol supaya kita potong itu tidak terlalu tebal. So tidak terbuanglah bahagian isi. Okey, itu alatan memotong. Seterusnya kita tengok untuk alatan membentuk dan mengukir. Contoh gambar yang saya tunjuk di awal-awal tadi. Bagaimana untuk menghasilkan corak ukiran pada buah tembikai tadi. So kita memerlukan alatan yang khusus untuk membentuk dan mengukir ini. Yang pertama, pisau ukir. Pisau ukir diguna untuk mengukir buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan pisau ini ringan dan bersaiz kecil. Bentuknya kecil, pendek dan melengkung serta mempunyai bentuk yang pelbagai. Bergantung pada jenis ukiran yang kita nak buat itu. Pisau ukir. Pisau turning. Turning knife. Diguna untuk membentuk, merapi dan membuang kulit buah-buahan dan sayur-sayuran. Bersaiz kecil dan ringan, bentuk pisau ini melengkung. Merapi contohnya bila kita dah buang kulit, kita nak rapikan lagi. Nak buang lagi sisa-sisa kulit yang masih tertinggal, kita guna pisau turning ini. Contoh kita nak buang nenas kan. Kalau nenas dia ada macam
lubang-lubang pada kulit tu. Bila kita dah buang kulit, ada lagi bahagian isinya, ada lubang-lubang lagi, kita boleh gunakan pisau. Ini. Seterusnya kita ada scoop. Parisian scoop. Scoop maknanya bentuk scoop lah. Diguna untuk mendapatkan bentuk bulat pada makanan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Contoh buah apple kita nak potong ni tapi nak jadikan bentuk bulat macam ni. Ringan terdapat dalam pelbagai saiz. So saiz bentuk yang kita nak buat pada makanan ini bergantung kepada saiz scoop inilah. Kecil scoop, kecil lah saiz ini. Besar dia punya scoop, besar lah dia punya saiz bentuk ini. Ini scoop. Biasanya juga diguna untuk aiskrim. Kita nak masukkan aiskrim dalam kon. Biasa kita guna scoop ini juga. Seterusnya penerap kata. Penerap, kita nak terap, jadikan bentuk seperti acuan lah. Untuk membentuk dough, sayur-sayuran berubi dan juga buah-buahan. Ringan dan diperbuat daripada keluli, lembut dan jarat, mempunyai pelbagai bentuk dan saiz. Contoh carrot ataupun kentang. Kita nak bagi kanak-kanak supaya suka makan sayur, makan carrot. Kalau tengok carrot bentuk biasa mungkin mereka tidak tertarik. Tapi nak membuatkan mereka tertarik untuk makan sayur itu, kita jadikan bentuk sayur itu lebih menarik. Contoh kita jadikan bentuk love, kita jadikan bentuk star, menggunakan penerap ini. Kemudian kita pergi kepada yang ketiga, alatan untuk menghias. Kita bila dah siap hasilkan makanan, bagaimana kita nak cantikkan lagi dia, kita hiaskan. Kita menggunakan alatan menghias. Yang pertama kita ada tube icing. Kita nak letakkan icing pada kek. Bahagian yang hujung icing tu keluar. Tube icing. Kemudian kita ada back icing. Back icing ni kita nak letakkan icing tu lah. Back icing ni bahagian besar nak isi icing. Kemudian di hujung, kita tengok ni bahagian hujung back icing ni dipasang tube icing. Tube icing ni dia dalam pelbagai corak. Kita nak hasilkan corak yang macam mana, so kita tukar tube icing ini mengikut corak yang kita suka. Kemudian ada pisau pelepah. Ini contoh penggunaannya. Contohnya pisau pelepah ni kita nak sapukan krim pada kek yang dah siap. Pisau pelepah ni juga diguna untuk sapu margarin untuk buat sandwich. Macam-macam. Pisau pelepah. Redai kek. Redai kek ni kek. Besi yang bawah ni diguna untuk letak kek ni. Kek yang dah siap dikeluarkan, nak hiaskan dia, kita letak di atas redai kek. Meja pemutar kek. Meja pemutar kek ni memudahkan untuk kita menghias. Mana kita letak kek di atas ini. Contoh kita nak leper dia, kita pusingkan meja ini. Supaya kek itu berpusing untuk mempercepatkan kerja-kerja menghias. Seterusnya, alatan untuk menghidang. Menghidang ni maknanya bila dah siap semula, kita nak makan, alatan kita nak letak makanan tersebut untuk kita makan. Itu alatan menghidang. Bekas menghidang bagi reka bentuk susunan makanan di dalam pinggan memerlukan peralatan menghidang yang bersesuaian dengan jenis reka bentuk makanan yang direka. Contohnya makanan yang berkuah, sup. Biasanya kita letakkan dalam mangkuk. Makanan yang kering. Contohlah mi ke apa, kita letak dalam pinggan.
Kenapa sup kita tak boleh letak dalam pinggan? Cuba fikirkan. Sebab sup dia berkuah. Kalau kita letakkan dalam pinggan yang leper macam ini, dia tidak boleh menampung kuah yang banyak. So, kita menggunakan mangkuk. Bersesuaian mengikut jenis makanan. Okey, seterusnya kita tengok berkenaan dengan perkakasan. Jadi alatan sekarang perkakasan. Apa itu perkakasan? Ialah peralatan yang digunakan untuk memudahkan sesuatu kerja yang dilakukan. Tak ada perkakasan ni boleh buat, tapi lambatlah. Bila ada perkakasan yang khusus ini, kerja-kerja tersebut jadi lebih mudah. Penggunaan teknologi dalam industri reka bentuk makanan akan membantu meringankan kerja-kerja mereka bentuk. Menjimatkan masa dan tenaga. Bagaimana dia boleh menjimatkan masa, tenaga, dia boleh memudahkan. Okey, kita tengok satu-satu apa perkakasan yang terlibat. Okey, yang pertama pengisar pelbagai guna. Diguna untuk mengisar pelbagai jenis makanan. Mengisar ni maknanya kita nak hancurkan makanan tersebut. Lebih menjimatkan masa dan tenaga untuk melakukan pengisaran. Okey, pengisar ni pun dia ada ni dia punya mesin pengisar, di atas ni dia punya bekas ataupun mangkuk pengisar. Yang besar ini biasanya untuk yang basah, yang kecil ini biasanya untuk yang kering. Contohnya kacang tanah, apa semualah. Pengisar ini biasa kalau kita tengok yang jual apa ni? ABC, ABC air batu campur pun itu pun salah satu contoh pengisar ice blender. Mereka menggunakan pengisar juga nak hancurkan air batu ini. Kalau tak ada pengisar zaman dahulu biasanya orang menggunakan lesung batu, tumbuk dengan tangan, lesung batu. Tapi ada pengisar lagi mudah, lagi cepat. Tak perlu guna tenaga yang banyak untuk hancurkan makanan itu. Yang kedua, mesin pengisar jus buah-buahan. Nak hasilkan jus buah-buahan, fresh orange, apple, nak hasilkan jus, ada mesin pengisar yang khas. Masuk saja buah dalam bekas ini, kemudian dah keluar dia punya jus. Okay? Untuk membuat jus buah-buahan dan sayuran, menjimat masa dan tenaga untuk menghasilkan jus. Pengadun roti. Okey, kita nak hasilkan roti, tepung dia tu kita nak adunkan dia. Okey, diguna untuk mengadun adunan roti dan boleh terus dibakar. Boleh bakar terus. Dapat dijimatkan masa dan juga tenaga. Cepat nak buat roti. Tak perlu guna tangan. Okey. Seterusnya mesin mengadun. Tadi pengadun roti tadi dia khusus untuk roti lah. Maknanya bila dah siap adun boleh bakar terus. Seterusnya perkakasan seterusnya mesin mengadun diguna untuk mengadun semua jenis adunan. Untuk membuat kek, biskut, roti, mi, pasta, semuanya. Adunan tepung tadi, bahan-bahan kita masukkan dalam bekas ini, kemudian kita on kan, turunkan dia punya atas ni, on kan, dia akan berputar, mengadunkan bahan-bahan tadi, dan untuk mempercepatkan proses mengadun bahan, tekstur adunan lebih cantik dan lembut. Perlu kita guna tangan untuk adun, untuk uli. Sebab kita dah ada mesin mengadun. Seterusnya periuk nasi elektrik. Biasalah untuk masak nasi. Dapat menjimatkan masa dan tenaga. Periuk nasi elektrik ini berbanding kalau kita guna periuk nasi biasa kita masak di atas dapur. Contoh bila nasi itu sudah masak. Kalau periuk nasi elektrik ini dia automatik.
nasi sudah masak, dia automatik dia akan off current itu. Dia hanya untuk panaskan saja. So nasi itu tidak akan hangit lah. Tapi kalau letak masak atas dapur, bila nasi itu sudah masak, kita lupa nak tutup. Coba bayangkan macam mana jadinya nasi itu. Hangus, terbakar. Maka dapur-dapur kita sekali pun terbakar. Untuk memudahkan masa, menjimatkan tenaga, menjimatkan masa dan tenaga. Masukkan beras dalam periuk ni, masuk air, on switch, boleh tinggal, boleh buat kerja lain. Menjimatkan masa. Ketuha elektrik, oven. Electric oven. Diguna untuk membakar makanan, lebih menjimatkan masa dan tenaga. Nak buat ayam bakar. Masuk saja ayam dalam ni, tunggu dengan dia punya rempah-rempah, kita dah perak, letak dalam ni, berapa minit setting, kemudian siap. Tak perlu nyalakan api, letak di atas api, senang. Ketuha elektrik. Pengukus elektrik, nak kukus. Kukus biasanya nak masak apa kukus? Pau. Mengukus makanan. Kebersihan makanan menggunakan pengukus elektrik lebih terjamin. Jangka masa memasak juga lebih pendek. Steamer, dia lagi cepatlah. Ni lagi cepat ni, dia boleh ada berapa layer. Maknanya boleh diguna untuk pelbagai jenis makanan. Seterusnya, ketuha gelombang mikro. Tadi yang oven tu, tapi yang ini yang microwave ni. Diguna untuk memasak makanan yang pelbagai dengan menggunakan ketuha gelombang mikro dan masa memasak menjadi lebih singkat. Itu saja untuk slot kita pada sesi kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi untuk slot-slot yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu Noah dan tekan notification button supaya anda tidak ketinggalan untuk mengikuti kelas-kelas yang seterusnya. Dan jika rasakan perkongsian ini adalah perkongsian yang bermanfaat, jangan lupa untuk share. Sekian, terima kasih. Berjumpa lagi slot akan datang. Assalamualaikum.